Camera one, roll it. After me on 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kita dalam saluran suara kita. Saya Effendi dan Ward, kolaborasi antara EB Venture dan juga Effendi Mindsport. Hari ini ada sangat istimewa. Minggu lepas istimewa. Hari ini lagi istimewa. Kan, sebab kita ada tetamu undangan kita pada hari ini ialah ahli Dewan Negeri Selangor, Kuang YB Salihuddin Amiruddin. Betul YB saya sebut nama. Selamat datang YB. Terima kasih kerana sudi datang. Saluran kita ni taklah glamour sangat, tapi apa ni, rakyat-rakyat Malhain punya podcast. Tapi sebenarnya sebelum YB introduce kan, cuma saya nak beritahu, sebenarnya bila kita kata jemputan kita ni adalah YB, secara tak langsung tiba-tiba saya jadi macam tergamam sikit lah nak bercakap kan, rasa macam betul sikit. Dan kau tahu kita punya podcast memang santai. Santai walaupun kita cuba sentuh isu-isu semasa, tapi balik kepada tagline suara kita YB, iaitu ayah, usahawan dan patriot. Maksudnya apa pun topik kita bincang, panas ke sejuk ke, kan, dia nak kita nak cuba ketengahkan macam mana benda tu boleh efek pengaruh berkaitan dengan itulah. Sebagai seorang ayah bukan sebagai ayah lah, mana keluarga, usahawan, berniaga, dan juga patriot ni mana isu-isu negara, kecintaan kepada negara, agama, bangsa. Okey, sebelum tu maybe kita minta sebab sebenarnya YB Saleh ni saya perkenalkan YB sikit lah sebelum tu lah. Sebelum kita bagi peluang dia bercakap. Once dia cakap, kita tengok saja nanti. Okay. Sebab YB adalah ahli Dewan Negeri Kuang, dan kebetulan aku memang daripada Dun Kuang juga, bawah Dun Kuang. Dan sebelum ni yang membuatkan aku rasa macam why not kita ajak YB join dengan kita punya podcast ni, sebab aku dapat banyak feedback daripada penduduk tempatan lah. Bila aku tanya apa opinion, so ramai yang kata YB Saleh actually is good kalau nak panggil dia pergi podcast. He's a good candidate kan. Aku tak nak cakap lah dia bagus ke tak, sebab dia orang kata aku campaign lah kan. But ramai orang kata okay kalau nak jemput dia, and then aku decide contact and YB setuju. So before kita proceed, ramai orang kenal YB Saleh as YB, ahli Dewan Negeri. But now kalau boleh tu kita nak kenal siapa YB sebenarnya, asal daripada mana, macam mana, sekolah mana dulu, kecil nakal ke tak, kan, mana dah tahu kan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba sikit pasal saya ni asalnya Sabak Penam, daripada Sabak Penam. Saya sekolah dulu di Sekolah Kebangsaan Sabak Penam sampai ke Darjah 6, dan saya sambung ke sekolah menengah lah. Sekolah menengah ni dia ada signifikan satu nama yang agak the only one di dalam Malaysia ni, iaitu Sekolah Menengah Ungku Aziz. Saya rasa tidak ada satu sekolah yang bernama Sekolah Menengah Ungku Aziz selain daripada yang berada di Sabak Benam. Sabak Benam atas nama Ungku Aziz lah. Ungku Aziz, sempena nama the Profesor one and only lah. The one and the only. Saya cuba cek juga di seluruh Malaysia. Jika ada nama yang sama dengan Sekolah Menengah Ungku Aziz, rupanya tak ada. The only in Sabak Penam. Satu-satunya. Arwahnya kepada Profesor Ungku Aziz. Dan saya bila dah lepas tingkatan 5, saya tak mampu untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi. Kerana di awal tahun 80-an dulu, penempatan untuk kita berada di dalam universiti dan sebagainya, ia agak terhad. Dan merit itu agak tinggi. Maknanya kalau student-student yang mempunyai grade 1, ada peluang lah. Peluang dia cukup luas. Betul. Berbanding dengan kemungkinan ada grade 2, grade 3 dan sebagainya. Kerana penempatan itu sangat kurang. Terhad dan sebagainya. Jadi saya tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi. Sehinggalah pada 2019, selepas saya saya sambung untuk belajar. Itu pun semangat satu tu. yang menarik tu sebenarnya. Saya sambung belajar kerana saya percaya bahawa ilmu ini harus kita teruskan sementara kita masih hidup. Betul. Dan insya-Allah saya pun dah mendapatlah apa yang saya hajati. Alhamdulillah. Mana saya ada diploma dan sebagainya lah. Itu semangat tu.
Ada dua benda tadi yang YB sebut. Satu grade 1. Oh, dulu panggil grade 1 kan. Ya, dulu panggil grade 1. Dulu zaman sekarang tak pakai grade dah. Tak ada. Kan, grade 1, Tapi- 2, 3 tu. Cuma YB zaman SPM lah kan, bukan SPM. bukan MCE kan. Di waktu tahun 80 itu adalah waktu saya mengambil SPM pada tahun 1980, itu adalah kali terakhirnya bermakna pemansuhan pemansuhan MCE. MCE. Oh, okey. Pada tahun 80 itu semuanya yang mengambil sijil pelajaran atau ni SPM ni semua kena ambil SPM, tidak lagi MCE. Okay, first batch lah. First batch SPM. First batch SPM. Tahun 79 tu makna dah berakhir lah. Tahun 9 last MCE. Last tahun MCE, 80 tu tahun 80 SPM semua. I see. Tu. So sekarang ni macam YB kan, asal daripada Sabak Bernam, mana tak Sabak Bernam ni kawasan pertanian lah kan. Yeah. So saya assume kata YB pun mungkin anak petani, anak nelayan ke macam tu. Saya tak boleh katakan saya sebagai anak petani. Okey. Kerana saya duduk di Pekan Sabak Bernam, memang bapa saya pun kebun pun tak ada. Okey. Nama adalah Sabak Bernam. Namanya Sabak Bernam, kebun pun tak ada. Jadi bapa saya ni dulu dia sebenarnya bekas polis di zaman British dulu lah. Bekas okey. polis zaman British. Dan apabila ada peralihan tahun peralihan jawatan, dia tidak menyambung ke Polis Diraja Malaysia. Jadi dia mengambil keputusan untuk berhenti, untuk bersara dan mengadakan ataupun menjalankan aktiviti sebagai peniaga di Pekan Sabak Bernam itu, dengan menjaga sayur dan sebagainya lah. Ada waktunya pun saya pun join bapak saya lah, bantu arwah bapak saya untuk berniaga di Pekan Sehari Pekan Sabak Bernam tu. Dan yang seronoknya bila ada fun fair. Dulu kan. Betul. Dulunya tu bila satu acara tu kan. Satu acara yang agak ditunggu-tunggu oleh orang kampung orang dulu lah. tempatan. Pada tahun 70-an dan sebagainya ada fun fair. Correct, Jadi bapak saya ni ada satu kelebihan, iaitu dia boleh buat pembalik pada masa tu. Okey. Jadi saya mengambil kesempatan itulah untuk bantu bapak saya di arwah bapak saya di tiap kali ada fun fair tu. Sambil-sambil kita bantu tu, kita selam lah sikit. Itulah saya nak cakap tu kan. It's not about selling apa balik tu saja. Kan. Dia lebih pada nikam. Ramai ni. Tapi saya suka juga yang pasal kisah YB yang kata lepas SPM tu, YB kata tak kesampaian lah nak sambung belajar, tapi teruskan belajar kan, walaupun tahun 2019 tu. 2019. Bukan yang tu kena-mengena dengan, bukanlah kena-mengena kan, semenjak 2 menjak ni kecoh pula dalam social media, dalam masyarakat lah, yang untuk gen yang terbaru ni yang mengatakan kata tak belajar tak apa, boleh belajar juga. Kan saya tak tahu dah, saya rasa macam YB cakap dia pasal menuntut ilmu kan. Tapi yang generasi sekarang ni macam kata tak perlu belajar pula. Dia kata boleh berjaya. Sebenarnya itu satu persepsi yang saya rasa agak negatif. Okey. Kerana anak-anak muda sekarang ini mempunyai ruang yang cukup luas, kerana kita banyak institusi pengajian tinggi, vocational, TVET dan sebagainya yang disediakan oleh kerajaan dan pihak swasta. Jika kita tidak mengambil peluang itu untuk berada di dalam untuk menimba ilmu di dalam sektor-sektor yang ditawarkan di dalam pengurusan universiti dan sebagainya, ataupun sekurang-kurangnya kepada vocational. Kerana vocational ini mendidik kita, mengajar kita kepada benda-benda yang teknikal yang kita harus lakukan. Tapi jika kita tidak mengambil ruang itu, bermakna kita tidak membantu untuk memacu negara. Betul. Kerana keperluan negara sekarang ini adalah kepada teknologi, pembangunan teknologi dan human resources. Betul. Human resource. Kalau tak ada manusia yang suka, ataupun ada manusia yang suka kepada kerja Grab dan sebagainya, kononnya Grab itu boleh menjadikan memperoleh pendapatan yang tinggi. Ya, mungkin itu sementara. Gig ekonomi ni dia sementara. Dia tidak akan berlalutan. Gig ekonomi ni dia macam hype lah. Dia ada hype kadang-kadang. Dia ada satu masa dia meletup sekejap, lepas tu dia akan tepu. So lepas tu nak pergi mana?
Tapi macam kalau kita cerita pasal pendidikan ni lah kan, bagi saya lah, setengah orang mungkin define benda ni, first kali apa yang penting adalah ilmu. Dan ilmu ni tak semestinya datang dengan sijil. Ada orang yang ada ilmu daripada pengalaman dia kan. Macam YB sendiri kan, YB boleh berjaya sampai menjadi seorang YB semua until 2019, and then only you decide kata you nak further study. Right? Okay, so maknanya tanpa paper you masih boleh can become successful. Correct? So kalau orang yang berpandangan macam tu lah kan, saya tak ada paper pun, kalau saya usaha, saya belajar sendiri, saya boleh berjaya juga kan. So macam Han cakap tadi, generasi lah ni kata tak payah paper. Basically tak payah paper lah. Dia perspektif lah. Dia dari segi satu perspektif lah, ada orang yang mungkin dia gagal, sort of gagal, tapi itu dia kena ambil secara positif. Walaupun dia gagal dalam sekejap tu, dia masih boleh berjaya. Tapi bukanlah dengan niat terus dia terus tak nak belajar, pasal dia rasa macam masih boleh berjaya. Tak boleh. Dia ambil dia ambil from dua sudut yang sangat berbeza lah tu. Kalau kita cerita pada perspektif tu kan, paper dengan paperless, mana kata tak ada paper tapi dia ada pengalaman semua ni kan. So macam kata YB lah, saya nak dapat pandangan daripada sudut seorang politician lah, YB. So daripada pandangan YB dengan sistem pendidikan kita sekarang ni apa semua kan, rasanya adakah sistem pendidikan kita ni efektif untuk menyediakan orang kata generasi yang boleh menyumbang kepada negara? Apa yang saya lihat pada hari ini, pusat-pusat pengajian tinggi ini tidak menekankan tentang bagaimana seseorang individu itu ataupun graduannya survive di dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Mereka hanya fokus kepada keputusan ataupun grade ataupun keputusan-keputusan peperiksaan dan sebagainya. Sebenarnya itu bukanlah satu kesalahan, tetapi bagi saya kita ada keperluan untuk meletakkan graduan-graduan kita ni di lapangan, supaya pengetahuan yang diperolehi di bilik kuliah itu boleh diadaptasi dengan pengalaman di lapangan. Correct. Daripada situ baru kita ada melihat pembangunan manusia itu saling lengkap melengkapi. Ada graduan yang keluar daripada universiti mempunyai grade yang tinggi, mendapat keputusan yang begitu bagus, tetapi tidak bagus dalam pengurusan pekerjaan. Di luar dia tidak menjadi efektif, kerana pengetahuan mereka terhad terhadap sesuatu benda. Waktu dalam bilik kuliah hanya fokus kepada untuk mendapat keputusan yang terbaik. Betul. Saya rasa pun YB, yang tu saya rasa lah, topik kita bukan yang ini, tapi tak apa. Saya rasa yang tu pun ada kemungkinan dengan sebab banyak pelajar kita, termasuk saya mengakulah kawan-kawan saya dulu masa belajar, bukan sekadar masalah sekarang, masalah dulu juga. Kebanyakan daripada pelajar-pelajar kita di Malaysia lah, saya tak mau ambil negara luar kan, Malaysia ni kita terperangkap dalam skop buku teks saja. Kita hanya kalau ada 15 buku teks, kita mungkin pakarlah hafal sebiji perkataan buku teks, tapi kita tidak ada bacaan lain, exposure lain. Tak kisahlah, bukan kata baca buku lain, baca surat khabar pun dululah. Sekarang lain. Sekarang ada social media. Saya tak pasti berapa ramai baca berita yang proper dalam bentuk ayat struktur yang betul banding dengan news yang yakin benar, ataupun hanya news yang yang rojak sana sini betul tak betul, copy paste dia pun tak tahu, kadang copy tajuk je, isinya tak baca pun. Yang itu kan dia sebenarnya kombinasi tu, satu adalah knowledge itself, satu lagi adalah survival skill. Budak-budak sekarang ni dia tak ada survival skill. Macam kita kata tu lah kan, dia mungkin belajar, kata kita ambil electrician lah, dia belajar cara-cara nak pasang lampu apa semua, tapi dia belajar dalam control condition. Bilik macam ni, macam mana nak lay wire kan. Lepas tu bila kita bagi dia satu building yang pelik sikit, dia akan jadi, saya tak belajar benda ni bang, dulu saya belajar bilik semua petak. Dulu saya belajar switch dekat atas, sekarang switch dekat bawah, saya pening dah. Saya pening dah. Bukan, okay, saya bukan kita bukan nak cut memang topik ni pun menarik ni. Tapi kita sebenarnya nak saya ingatkan nak cadang satu topik yang saya rasa mungkin lagi menarik lah. Tapi dia pun kena mengena dengan ayah usahawan, dengan patriot tu. Sebab yang kita saya bincang dengan Wak, yang tadi pun kita dah mention dekat YB, kita nak cuba bincang perkara-perkara di bawah tajuk
PRU. Okey. Kan PRU ni Betul. pilihan raya Umum. pilihan raya umum yang memang akan mesti berlaku dalam masa 12 bulan ni kan. Ya. Sama ada bulan depan, itu tak tahu, itu bukan ni, tapi banyak isu-isu, bukan isu lah, banyak benda-benda yang boleh dibincangkan. Dekat situ saya sebenarnya tak cukup kita ni sampai malam ni kan, kena break pergi turun bawah minum naik balik, tapi kita cubalah cover pasal PRU ni yang satu side isu orang tertanya bila kan, orang rakyat pun tertanya-tanya, politician pun tertanya-tanya. Jangan kata politician daripada pihak yang membangkang, pihak kerajaan pun yang memerintah pun saya rasa ada tak kepastian. Kan, jadi itu satu. Kemudian undi 18, itu akan jadi satu benda yang menarik tu untuk next PRU ni lah. Jadi kita boleh kan? Boleh. Okey, kalau kata kita turun kepada dia punya topik tu kan. Okey, first kali macam saya nak tanya, yang sebelum ni panas sekejap, pasal undi 18, umur 18 boleh mengundi kan. Secara peribadi lah, YB sebagai seorang ahli politik, pandangan peribadi YB macam mana? Pada pandangan saya, undi 18 ini tidak sepatutnya dilakukan. Okay. Ya. You against that? Ya, saya bukan saya agak menentang. Okay. Kerana maturity di kalangan rakyat kita ni pada umur 18 belum lagi mencapai ke tahap yang sepatutnya. Yang sesuai lah. Yang sesuai untuk mereka bersama di dalam menentukan kepimpinan dan sebagainya lah. Undi 18 ini sebenarnya memerangkap Pakatan Harapan itu sendiri. Oh, okey. Memerangkap Pakatan Harapan itu sendiri di dalam polemik sehingga hari ini menjadi satu fenomena yang agak membimbangkan di kalangan parti-parti. Kerana undi 18 ini sudah menyumbang lebih daripada 23% daripada dia kenaikan. Lebih kurang 5-6 juta kalau ikut nombor lah kan. Pengundi-pengundi baru. Betul. Jadi kita lihat daripada dua PRN ataupun pilihan raya negeri yang dibuat di Melaka dan juga di Johor. Kita lihat begitu ramai anak muda kita yang tidak keluar mengundi. Saya pun yang tidak keluar mengundi. Saya berada di lapangan sewaktu kempen pilihan raya di PRN Johor, dan saya jumpa juga beberapa orang anak-anak muda kita. Ada jawapan saya tanya, adakah you akan mengundi besok? Dia kata mengundi, jadi dia macam blur sikit. Dia blur sikit, dia pun tak faham mengundi ni macam mana apa semua. Jadi keputusan dia macam ni, saya ingat kita tak mengundi lah YB katanya. Tuan dia kata. Tapi kita ada wakil katanya. Siapa wakil dia? Wakil dia mak bapak dia lah. Maknanya kalau mak bapak dia keluar mengundi, mana itu adalah wakil kepada mereka untuk mengundi. Jadi ini sebenarnya yang menjadi apa orang kata tanda tanya yang begitu besar. Mungkin pendedahan, kekurangan daripada segi pendedahan terhadap kepentingannya sebuah negara itu di kalangan anak muda. Betul tak saya cakap tadi? Sebenarnya apa yang diusahakan oleh Pakatan Harapan supaya undi 18 ini dijadikan reality, dah jadi reality. Tetapi sekarang ni menjadi polemik kepada mereka pula. Boleh saya cakap kalau dalam bahasa kasar kita hampir-hampir boleh jadi makan tuan kan. Makan tuanan ni. Ini sebenarnya makan tuan. Betul, saya pun pendapat saya pun saya sukalah dengan YB kata YB pun tak berapa setuju dengan saya memang tak berapa memang setuju. saya pun tak setuju. Tadi pun baru kita bincang pasal macam mana itu pendidikan saja daripada skop dalam buku teks tu saja kan, sampai umur 17 tu pergi ke 18. Betul ya. Sebab undi ni untuk saya lah, undi ni walaupun 1 ke 2 ke 3 adalah menentukan masa depan negara. Menentukan macam mana negara ni kalau tak untuk selama-lamanya pun sekurang-kurangnya untuk 5 tahun yang selepas ni kan. Jadi kalau dia 20-30% macam Wabi cakap, saya rasa dia sangat betul. Saya pun rasa bimbang sebagai orang rakyat biasalah, pun rasa macam dia orang ni betul kan? Berapa ramai yang nak mengundi? Adakah 6 juta tu boleh membuatkan satu keputusan? Boleh, 20-30% banyak tu. Satu keputusan yang lebih baik. Tak tahu nak kata lebih baik ataupun bagi terkejut semua. Tapi macam YB punya kisah tadi tu kan, bila YB tanya pada remaja macam tu, dan respon dia adalah saya dah ada wakil saya adalah mak dan ayah saya kan. So dia menunjukkan sebenarnya benda tu
dia punya pola pemikiran dia tu, generasi ni yang umur bawah 21 lah, 18 19 tahun ni, bagi dia adalah benda tu, pilihan raya adalah satu benda yang terlalu berat untuk aku. Aku biar hampa lah decide kan. Hampa decide aku ikut. Dia basically macam tu lah. And then now they are trying to force these people yang tak nak ambil tahu ni, hampa pergi mengundi. And result dia adalah ramai yang tak pergi mengundi. Betul tak? Betul. Macam contoh, saya ambil satu contoh. Sewaktu saya mula-mula terlibat dengan politik ni, saya terlibat di seawal umur 18 tahun. Okay. Seawal umur 18 tahun. Patut dia tak setuju. Sewaktu itu kita di dalam learning process. Yes. Di dalam pertama dalam persatuan. Kita anggap bahawa parti politik itu adalah persatuan. Dia adalah satu struktur organisasi yang mana kita adalah sebahagian daripada anggotanya duduk di situ. Daripada situ sebenarnya adalah satu proses pembelajaran terhadap negara kita. Apabila kita mengambil bahagian di dalam satu pertubuhan politik, maknanya kepekaan kita terhadap pendedahan ataupun kepekaan kita terhadap politik itu semakin meningkat mengikut umur dan juga perjalanan kita. Sewaktu saya umur 18 tahun, saya sudah duduk di dalam jawatan kuasa dalam jawatan kuasa cawangan pada masa itu. Okay. Saya nak sebut parti ke? Ya, tipu IC ke apa? Tapi masa tu parti, the only parti yang begitu kuat adalah UMNO saja. Yes. Jadi saya pun tak ada nak apa kata orang, nak malu nak menyebut bahawa saya pun berasal daripada Kak Ali saya daripada UMNO juga. Jadi umur 18 tu saya sudah menggelutai ahli, menggelutai parti dan juga memegang jawatan di dalam cawangan sebagai pemuda cawangan dan sebagainya. Kerana tu saya kata sewaktu saya berumur di waktu itu 18 tahun, tidak ramai di kalangan umur saya pun berada di dalam barisan itu. Tidak ramai. Jadi kalau kita nak ambil satu perbandingan zaman saya dulu tahun 80-an dengan yang ada sekarang ni lebih jauh lagi. Mereka langsung tidak peduli tentang pertubuhan politik dan sebagainya. Jelas sekarang ni lagi penting untuk diorang adalah TikTok, viral. Ya, mereka lebih terpengaruh dengan media sosial yang ada di dalam negara kita. So, umur 18 dah YB berkecimpung dengan menunjukkan kecintaan dia kepada negara dah. 18 tak lah. 18 tengah duduk masa tu tak ada internet. Dah dulu tu 18 tak ada internet. 18 masa tak sure lagi apa nak buat. Nak sambung belajar ke, nak sambung belajar tapi tak tahu nak belajar apa. Sebab dulu informasi kurang kan. Nak tanya orang tua kita pun dia apa pun kurang pengetahuan lah. Nak tanya tapi tu 18 lah. Kita cakap pasal patriotism satu benda lagi dah bergerak gitu. Dah ambil langkah dah kan. Kita masih masa tu baru kata aku akan bergerak tapi tak tahu bila. Kita umur 50 baru nak buat podcast korang pasal patriotism. Tapi tak apalah. Better late than never. Nah, YB, saya nak tanya satu lagi pandangan YB lah kan. Bila kita kata pilihan raya, pasal politician, pasal pemimpin apa semua ni kan, selalu masa pilihan raya benda ni tak timbul sangat, orang cakap pelan-pelan kan. Tapi after pilihan raya orang akan mula bercakap lah, kata tengok masa kempen dulu tiap hari muka dia kan. Bila habis keputusan tak ada, susah nak cari dia pun. And then 2 tahun atau setahun sebelum pilihan raya next election kita akan nampak dia balik. So saya nak tanyakan macam pandangan YB lah tentang tanggungjawab sebagai seorang pemimpin yang dipilih, elected kan. So kenapa jadi fenomena ni macam ramai YB yang kita susah nak jumpa dia? Sewaktu saya sebelum dipilih sebagai wakil rakyat, saya pun menggunakan perkataan yang sama. Okey. Iaitu begitu susah sangat nak jumpa wakil rakyat dalam kan. Tetapi apabila saya diberi mandat oleh warga Kuang ataupun pengundi Kuang pada 2018, saya mengambil kritikan saya terhadap wakil rakyat dulu sebagai satu cabaran. Maka saya mengambil keputusan bahawa saya perlu berada di dalam kawasan di waktu-waktu yang office hours misalnya. Bermakna saya menjadikan pejabat saya itu sebagai pejabat yang tetap, yang saya akan masuk hari-hari
Dan saya bersedia pada dalam keadaan apa pun, sama ada apa sajalah, mana kita berada di dalam kawasan. Hari-hari saya berada di dalam kawasan. I see. Saya tidak, selepas pada 2018 lepas saya menangi Dun Kuang, saya mengambil keputusan untuk meninggalkan semua perniagaan saya. I see. Saya tinggalkan. Tapi Mana ada company-company saya pun yang saya dah tutup sendiri. Saya tutup. Bagi kami bagus. Saya tutup. YB okey. Macam tadi YB taklah lah. dah. Tak, macam YB sebut tadi kan, YB kata YB akan cuba berada dalam kawasan di pejabat itself kalau boleh dalam tempoh masa kata waktu kerja lah kan. Ya. Tapi saya pernah nampak kan YB pukul 3 pagi turun jumpa dengan orang yang memerlukan, dalam keadaan memerlukan kan. So kadang tertarik lah juga kan, time mana tidur, time mana kerja kan, hari apa cuti. So macam mana gaya hidup seorang YB ni ya? Yang orang tahu yalah YB gaji besar lah. Dia sebenarnya bila kita jadi wakil rakyat ni, sebenarnya kita tidak ada disediakan dengan peraturan. Okey. Maknanya ini boleh, tu tak boleh dan sebagainya. Tidak ada. Okay. Apa yang kita lepas kita menang pada PRU ataupun dipilih oleh rakyat, kita hanya mengangkat sumpah di Dewan Negeri untuk mempertahankan undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Kita tidak dibekalkan dengan SOP. Wakil rakyat ni kerjanya begini. Tidak ada. Okey. Tidak ada. Tak ada job description. Dia job description mungkin ada, tapi style tu. Style bila ni itu masing-masing. Tak ada job description tu pun tak ada. Tak ada. Tetapi yang kita tahu dan kita maklum bahawa apabila seorang wakil rakyat itu dipilih di dalam Dewan Negeri ataupun Dewan Rakyat, mereka adalah anggota legislatif, perundangan yang menggubal undang-undang, dan kita ni sebenarnya tidak jauh boleh terlibat di dalam pergerakan-pergerakan pentadbiran kerana kita ada had-had yang tertentu daripada legislatif itu di dalam Dewan Negeri dan juga ataupun di Dewan Rakyat turun kepada eksekutif, iaitu yang diketuai oleh Perdana Menteri ataupun Menteri Besar di setiap negeri dan esko-nya. Kemudian turun kepada pentadbiran. Jadi negara hanya ditadbir melalui eksekutif. Yes. Iaitu Perdana Menteri ataupun Menteri Besar dan anggota kabinet lah. Jadi wakil rakyat ni sebenarnya skop kerja kita hanyalah untuk mengubah undang-undang di Dewan Negeri saja. Kita tidak mempunyai peranan di dalam masyarakat. Peranan dalam kita maknanya dalam masyarakat pentadbiran kita, lah. Pentadbiran kita tidak mempunyai peranan. Kecuali kita menjadikan budaya apa yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat UMNO dulu, menyantuni rakyat. Itu adalah satu budaya yang begitu panjang yang pernah dibawa di dalam negara kita. Tapi budaya yang baik. Budaya itu positif. Dia positif. tidak salah daripada segi konsepnya. Tetapi daripada segi kedudukan kita itu, dia ada pertentangan sikit. Okay. Kerana longkang pecah, Panggil YB. Panggil YB juga. Padahal itu adalah satu tanggungjawab pentadbiran. Betul. Pentadbiran. Mereka akan membaiki ataupun dan sebagainya. Bukannya kita. Tetapi kerana kita ni budayanya sudah dididik sejak daripada merdeka dulu. Tahun 1957 dulu wakil rakyat yang dipilih harus turun kawasan dan sebagainya. Walaupun saya tengok walaupun tadi YB cakap kata wakil rakyat ni yang macam mengubal undang-undang tu, tapi untuk mereka turun ke lapangan dan memahami sentimen kawasan ataupun negara, membantu jugalah dalam membantu. Tapi itulah bila dah jadi satu budaya yang dah lama-lama sampai orang ingat itulah dia kerja tugas kita. Tapi okey, saya pun memang nak tambah sikit pasal bila kata bila Wak kata tadi jarang nampak YB, dan saya mengaku sentimen memang orang cakap. Dan saya pun nampak kerana bila tengok contoh dalam TV tunjuk dia orang pergi buat bantuan ke satu rumah yang sangat daif di hujung sana. Tiba-tiba dalam TV tunjuk YB dah. Okey, orang cakap oh dah masuk TV YB dah. Saya pun tengok dia dari segi yang lain YB. Wah. Saya jarang kata dekat pilihan raya baru nampak YB. Saya nampak sistem tu. Sebab tu kita ada sistem sampai ke ketua kampung. Betul. Kan sistem tu kena berkesan lah supaya kalau nak harap YB seorang
Even kalau kawasan Kuang pun, nak harap YB pergi pusing Kuang, saya tak pasti dia besar mana, tapi saya tahu lah Kuang tu kat mana. Kalau nak harap dia tiap-tiap hari nak pergi itu, saya rasa dia tak menasabah lah juga. Saya nampak, saya tengok dari segi teknikal lah. Sebab tu kita ada sistem daripada di bawah pentadbiran, tak kisahlah, tapi sampai ke ketua kampung. So bentuk saya, sebab saya pernah tengok ketua kampung yang dia dah ketua kampung, daripada bapak dia dulu ketua kampung, atuk daripada ketua kampung, pada dia orang tak buat kerja pun. Tak mau kata ketua kampung mana. Kan, tapi benda tu pun merosakkan sistem supaya sebab dia orang pun ada tanggungjawab untuk membawa benda-benda yang penting di peringkat itulah, di peringkat kampung tu, supaya benda tu boleh sampai kepada YB. Mungkin lepas sampai kemudian YB datang tengok, tapi kalau sampai 5 kali YB tak datang lagi, itu isu lain lah. Kan, itu isu lain. Tapi saya rasa untuk terus, saya bukan nak pertahankan YB atau mana. Untuk saya tak rasa YB perlu ada sebelum dengan pilihan raya. Saya rasa semua, saya minta maaf lah, saya rasa semua parti pun buat begitu. Dekat 2 tahun pilihan raya memang dah ada bajet untuk mereka pergi. Sebab kalau tak pergi lagilah hancur lah. So kena pergi, memang kena pergi. Bermasa yang saya rasa memang kena pergi. Semua nak cuba, semua parti, wakil-wakil parti akan cuba ketengahkan apa yang mereka cuba nak buat lah. Saya rasa taklah salah per se lah, kan, tapi saya rasa sistem tu, walaupun sistem tu saya rasa mungkin dia gagal, mungkin juga sebabkan kepimpinan atas secara kasarnya yang Yalah, yang itu aku rasa bukan sebab atas, yang itu sebab expectation rakyat. Sebab kita dah terbiasa dengan benda. Betul Dia macam YB kata tadi lah, kita masyarakat lokal Malaysia ni, kita tak ada segregation antara legislatif dengan eksekutif. That's why kita macam actually jadi redundant tau. YB punya tugas adalah sama dengan tugas penghulu, sama dengan tugas DO, kan, jadi macam tu. Betul lah, dan minta maaf juga lah, saya ni pengalaman sendiri lah. Ketua kampung lah di satu kawasan banjir di Malaysia, lama dah ni, dah beberapa tahun lepas. Banjir kan, orang ipar mertua saya terefek lah, pergi sekolah. Dah lama-lama tiba-tiba nampak ketua kampung. Saya pun saya kenal ketua kampung. Rumah dia tak banjir. Rumah dia tak banjir. Dia datang ambil segala apa bantuan. Bila malam nak tidur, dia balik rumah dia tidur. Saya rasa lah walaupun dia bukan YB, dia tu ketua kampung, tapi saya rasa itu masalah kita lah. Kadang kita sebagai orang marhain pun, saya bukan nak sokong kata pimpinan atas, saya pun banyak juga kecam lah, guna perkataan kecam kepimpinan secara keseluruhan. Sekarang dulu last 4 tahun, last 15 tahun pun saya pernah menyuarakan ketidakpuas hati saya. Tapi saya rasa di akar umbi pun kadang-kadang saya rasa sama-sama kita ni, sebab tanggungjawab sebagai negara, kepimpinan dan juga rakyat kan. Rakyat pun perlu bertanggungjawab juga untuk buat di mana kita gagal lagi dapat tu. Tapi macam YB sendiri walaupun YB cakap tadi kan, kata kebanyakan tugas yang sepatutnya orang lain, tapi orang selalu timpakan kepada YB mana-mana YB lah. Tapi yang dah mengalami sendiri pengalaman tu kan, macam mana rasa YB bila katalah pukul 2 pagi tiba-tiba orang call, YB ada rumah ni terbakar lah kan, so you have to be there apa semua kan. So macam mana you punya ni? Ya, dalam keadaan dalam situasi apa pun, kita tu kena sentiasa bersiap siaga. Wakil-wakil rakyat ni kena sentiasa mengambil self initiative lah. Sama ada kau nak layan pukul 2 pagi ataupun kau tak nak layan pukul 2-3 pagi, itu kau punya pasal lah. Tapi kalau ada orang call dalam pukul 3 pagi, mesti ada something yang urgent. Betul. Dan saya percaya bahawa semua wakil rakyat akan on telefon walaupun dia tengah tidur pun. Kalau dia tak sempat nak jawab pun, mungkin besok-besok pagi lah kot dia jawab. 200 miss call. 200 miss call ke apa semua kan. Tak apalah, yang itu dah tugasan. Bukanlah makna tugasan yang mutlak. Dia tidak menjadi mutlak. Yang menjadi mutlak ini apabila kita setiap adun ini ataupun wakil rakyat, ahli parlimen diberikan peruntukan. Kita sebenarnya memerangkap diri kita kerana kita mempunyai peruntukan itu. Betul. Saya boleh katakan begitulah, kerana sistem ini kita sudah warisi sejak daripada tahun merdeka dulu. Peruntukan ni daripada kerajaan negeri lah. Daripada kerajaan negeri. So, kalau ahli Dewan Negeri, mana daripada kerajaan negeri. Kalau ahli Dewan Negeri, regardless parti apa sekalipun, semua dapat. Dalam sistem demokrasi kita ni ada pembangkang dan juga kerajaan. Ya, betul. Yang menangi lebih daripada 2/3 ataupun majoriti muda, mana dia akan menubuhkan kerajaan. Okey. Mana yang kalah, dia akan jadi pembangkang. Betul. Tetapi
kita kena harus dinamik dalam proses kita membina negara pada masa hadapan. Betul. Walaupun kita ni kalah, walaupun kita ini diduduk di dalam barisan pembangkang, tetapi peruntukan kita ni tidak bolehlah dinafikan. Walaupun itu sudah menjadi budaya yang saya sebut sebagai perangkap tadi itu, kerana kita diberikan peruntukan. Bila kita kalah, kita duduk di barisan pembangkang, maknanya peruntukan daripada kerajaan negeri itu cuma cukup minimal daripada nak dibandingkan dengan yang lain. Masa geng kita menang, kita banyak sikit lah. Kita banyak lah. Masa geng kita kalah, kita dapat dah sikit. Dapat lah juga, tapi sikit lah. Sikit lah. Bermakna khidmat kita pada masyarakat itu mungkin terhad. Kerana sumber kewangan yang agak minima. Jika dibandingkan jika kita pro pada kerajaan. Macam peruntukan ni YB kan, biasanya peruntukan ni saya tak rasa lah dia untuk pembangunan buat jalan tak kan? Tidak. Dia lebih pada untuk tujuannya Pada khidmat masyarakat. Contohnya jika di dalam kawasan kita ada beberapa individu ataupun dalam masyarakat itu sendiri yang tidak cukup dari segi makanan, penempatan ataupun mempunyai tanggungan yang begitu besar, nak menghadiri persekolahan dan sebagainya, susah dan payah ni, datang ke pejabat DUN? Boleh lah. Boleh datang ke pejabat DUN. Okey, Eddie, esok kita pergi. Datang aja ke pejabat DUN. Kita akan selalunya kita akan tengoklah kes demi kes. Atas juri atas kita punya keputusan budi bicara kita. Berapa yang kita boleh bantu mereka dan sebagainya. Okey YB, macam contohlah, katalah saya tak tahu peruntukan tu banyak mana. Saya buat andaian lah, ada satu amount kan. Mungkin bulanan dia bagi. Katalah bulan ni baru 15 bulan tapi YB dah habis guna peruntukan. Tiba-tiba ada penduduk yang datang jumpa yang kata, YB saya ni tiba-tiba jatuh sakit, nak kena masuk hospital, nak beli ubat saja sampai 3,000 semua ni. So, apa jalan keluar yang YB ada? Jalan keluar dia mudah saja. Kalau jangan lari. Wakil rakyat jangan lari. Ini jangan lagi. Kalau ada rakyat kita yang datang mengadu kesusahannya, dan kita pasti bahawa itu adalah genuine, benar dan sebagainya, kita jangan lagi, jangan excuse. Kalau kita lari, sudah tentu kita maknanya kita lari pada tanggungjawab kita lah, lari pada amanahnya. Correct. Kalau kita sudah habis peruntukan pada masa itu, kita ada allowance kita korbanlah sikit. Apa salahnya korban 200-300 nak bantu orang. Betul. Sedangkan allowance kita ni pun bukanlah walaupun bukanlah besar sangat, tapi kita ada allowance. Mungkin kita mencukupi dan ada lebihannya itu. Correct. Kalau peruntukan dah tak ada, kita boleh je bagi. Itu sebab saya kata tadi, wakil rakyat dalam keadaan situasi apa pun, menghadapi rakyat itu jangan lari. Jangan lari dan jangan excuse. Kan. Jangan bagi alasan itu inilah apa kan. Tapi biasanya YB dia orang tak lari. Cuma dia orang tak pernah ada. Itu saya cakap tadi, kita harus menukar pada sistem yang lebih efektif. Correct. Saya pun berpandangan mungkin di masa hadapan kita perlu meletakkan semua wakil rakyat ini di dalam sistem pentadbiran kerajaan, terutama di dalam DUN berkenaan. Kerana apa saya sebut ini? Bukanlah untuk menggantikan jawatan pegawai daerah ataupun ahli majlis yang dipertua majlis daerah. Bukan itu. Sebenarnya skop kita kalau di DUN kita ini, bermakna kita lebih tahu geografi dia bagaimana. Masalah banjirnya macam mana, kedudukan rumah dia bagaimana, dan infrastruktur dia bagaimana, jalan mana yang harus dibuat. Kita yang harus lebih mengetahui. This is how you learn lah. Bagaimana you belajar dan bagaimana you nak menjiwai kerja you tu sendiri, itu pulang pada wakil rakyat masing-masing. Tetapi yang saya sebut tadi, supaya ada satu sistem yang boleh memberi sedikit authority kepada wakil rakyat, ya, di dalam pembangunan. Di Selangor ni kita tahu pembangunan ni kadang-kadang tidak mesra kepada alam. Contohnya bagaimana banjir boleh berlaku dan sebagainya. Kerana keterlibatan wakil rakyat itu bukanlah kata tak langsung tidak dilibatkan. Saya boleh katakan di Selangor ni wakil rakyat langsung tidak terlibat di dalam proses sesuatu kelulusan dalam pembangunan.
Pembangunan maknanya pembangunan secara am lah. Secara am lah. Pembangunan okey. Pembangunan baru, taman baru dan sebagainya. Bila dah siap, banjir berlaku, orang ramai cari kita. Cari YB. Baru cari Cari YB. wakil rakyat. Padahal wakil rakyat tak tahu apa. Padahal kita tak tahu apa. Kita tak buat pun benda tu. Kita pun tak buat, kita pun tak bagi kelulusan. Kan? Macam kes banjir Shah Alam dulu lah. Ya. Kan orang pergi jumpa YB lah. Semua orang kejar YB. Tapi YB macam saya siasat bukan tak ada kena mengena saya pun. Banjir yang lepas ni memang yalah sedih lah, banjir paling yang teruk lah. agak teruk lah. Bukan saja di kawasan Kota Raja. Keadaan tu berlaku di Shah Alam dan sebagainya. Di kawasan saya pun berlaku banjir. Hati saya ni tak tenang sejak 2018. Sejak jadi wakil rakyat ni saya tahu bila saya tahu kawasan saya ni selalu berlaku banjir kilat. Okey. Kan? Selalu jadi jiwa kita tak tenang. Betul. Bila kita duduk malam-malam di rumah ataupun petang ataupun dalam keadaan apa pun, bila hujan lebat aja lebih daripada setengah jam ni, kita sudah merasai ketenangan kita tu terganggu dah. Ya. Walaupun kita duduk di rumah, tetapi pemikiran kita jauh ke dalam kawasan yang selalu ditimpa musibah banjir ini. Ini saya lah, kalau orang lain saya tak tahu. Yalah. Itu terpulang pada diri masing-masing. Betul. Tetapi dah sejak daripada 2018 sehingga ke hari ini, banyak kawasan-kawasan hotspot yang dulu dinaiki oleh air dan sebagainya dapat dapat kita atasi melalui agensi kerajaan dan sebagainya, kerana kita mengambil inisiatif itu supaya tindakan-tindakan segera tu patut dibuat. Desakan-desakan supaya penempatan banjir dan sebagainya perlu dilakukan dengan segera. Kan? Benda ni instant punya apa ni lah. Yang perlu kita buat lah. Desakan-desakan itu harus datang daripada wakil rakyat. Okey guys. Kalau tidak kita tak boleh selesaikan masalah. Ya, nak break sebelum break last. Okey. Saya tanya tapi nak break boleh lah lepas break. Sebab kita masih daripada PRU tadi kita ke arah situ. Saya sebagai kaum Selangor. Saya pun orang Selangor. Mengaku Selangor. Mengaku lah. Jadi saya ada satu soalan yang bukan soalan yang nak YB bagi terus jawapan penyelesaian, sebab benda ni saya rasa benda yang besar. Tapi sebagai orang Selangor ni, sebelum ni saya orang KL, di KL. Saya baru pergi Selangor lebih kurang PKP setahun setengah lepas. Pertama kali saya sebagai orang Selangor yang baru ialah masalah air. Okey, betul lah. Saya bukan tanya untuk YB membentangkan satu penyelesaian yang terus esok boleh selesai, saya tahu. Tapi itu memang, dan setahun setengah lepas tu, masa saya dekat KL dulu, saya rasa saya tak pernah ada masalah air. Masa saya dekat Selangor tu, dengan saya ada anak kecil pula, bila masalah air ni jadi kerap hampir satu masa tu hampir sebulan sekali. Betul, saya hanya berdasarkan daripada media, saya baca pasal keracunan sungai ada itulah. Betul, saya terus saya pun tak tahu yang mana betul yang mana salah. Kan saya cuba buat research verify, tapi saya personally yang saya nampak sebagai rakyat yang terkesan atas benda ni adalah, saya rasa sebelum saya nak salahkan siapa-siapa, saya bukan nak salahkan siapa-siapa, ialah saya nampak macam selalunya ialah sebabkan masalah keracunan atas industri. Selalunya kan. Saya tak terkejut pun sebenarnya. Saya rasa keracunan sungai kita bukan sahaja industri, sebenarnya banyak juga sungai saya tengok orang biasa membuang sampah je. Sungai kita memang tercemar lah. Saya rasa bukan seperti industri, tapi sebagai rakyat Selangor lah sekarang ni. Lepas saya sebelah Ampang sana, tapi saya rasa masalah air ni macam mana YB? Okey. Dah sekarang macam ni. Soalan dah dilontarkan. So kita bagi peluang YB proses sekejap apa nak bagi jawapan dia. Okey. Cuma saya rasa sebelum kita sambung lagi, saya cuma nak ingatkan kepada you all, podcast kami ni di YouTube channel Suara Kita dah hasil kerjasama antara FND Mind Sport. Okey, link ada di bawah Facebook, dan juga dengan tim EB Ventures. Link ada di bawah di Facebook. Okey, dan bersama kita hari ini kita ada YB Saleh, dan saya rasa kita break sekejap 5 minit untuk ada benda-benda nak check sikit. Eddie nak check dia punya sound sikit tadi tu. And then kita balik dengan jawapan YB lah kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Pendi tadi. Alright.